Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Faiz Amsyar bin Nur Faizal. Saya dari kelas ICT 1A. Hari ini saya ingin menjelaskan 4 surah Al-Quran, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Imran, surah Al-Alaq dan surah Al-Waqiah. 4 surah. Surah pertama iaitu surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terjemahan surah tersebut, katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakan, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Antara kelebihan yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas iaitu yang pertama, hindari dari kemiskinan. Membaca surah ini sewaktu ingin memasuki ke dalam rumah juga menghindari para penghuni rumah serta jiran-jirannya daripada kefakiran, kedana atau kemiskinan. Huraian ayat yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas bagi ayat pertama iaitu, katakanlah, wahai Rasulullah SAW, kepada mereka yang bertanya kepada kamu sifat-sifat Tuhanmu. Dialah Allah SAW yang satu, artinya esa pada zatnya dan sifatnya. Tiada ada sekutu lagi bagi Allah yang boleh dijadikan bandingan dan gandingan. Ini adalah sifat wahdaniyah yang bermaksud sifat yang menafikan al-tadud dan penafian wujudnya sekutu-kutu. Dialah Allah yang kalian kenali dan akui sebagai pencipta langit dan bumi serta pencipta kamu. Bagi ayat kedua pula, Allah merupakan tempat bergantung dan memohon segala hajat keperluan. Sesungguhnya Allah sahaja yang maha berkuasa untuk memenuhi segala hajat hamba-Nya. Allah jugalah tempat makhluk untuk mengadu segala permasalahan, dan semua makhluk sememangnya memerlukan Allah. Bagi ayat seterusnya, tiada satu pun yang lahir dari Allah kerana dia tidak sejenis dengan sesuatu yang lain, kerana dia maha sedia ada dan bukan sesuatu yang baru. Tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah. Allah juga tidak berjisim. Ayat terakhir pula, tiada sesiapa yang menyamainya atau menyerupainya dan berkongsi dengannya. Ini menafikan kewujudan teman dan membatalkan ikidat orang musyrikin Arab bahawa Allah mempunyai gandingan dalam setiap perlakuannya. Bagi surah yang kedua pula iaitu surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'ima bil qist.
La ilaha illa huwal azizul hakim. Terjemahan ayat yang terdapat dalam surah Al-Imran iaitu Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan selain Dia. Para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kelebihan yang terdapat dalam surah ini iaitu surah Al-Imran. Barang siapa mempelajari, menghafal dan mengamalkan surah ini, dia mendapat balasan yang besar di sisi Allah. Kelak di akhirat, surah ini akan berjalan dengan surah Al-Baqarah, melayang-layang seperti awan, memberi perlindungan atau payung. Ia akan melindungi dari segala bahaya api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud dalam 3 surah yang terdapat Asma Allah Al-Azam, di mana kalau untuk berdoa kepada Allah maka terkabullah, dan jika untuk memohon maka terpenuhilah, yakni di dalam surah Al-Baqarah, permulaan surah Ali Imran dan alam surah Al-Taha. Uraian ayat yang terdapat dalam surah Al-Imran iaitu Allah menjelaskan kepada seluruh makhluk tentang keesaannya dan bersaksi bahawanya tidak ada Tuhan selain Dia yang berhak untuk disembah. Kesaksian itu juga diberikan oleh para malaikat, yang mana seperti kita tahu, para malaikat menyembah Allah pada siang dan malam tanpa henti. Dan kesaksian itu juga diberikan oleh orang-orang yang berilmu dengan cara seperti menjelaskan tentang keesaan Allah itu, yang dikenali sebagai tauhid, serta menyeru kepada masyarakat untuk menyembah Allah. Orang-orang berilmu ini akan menyatakan dan menjelaskan hal ini dengan bahawa dalil dan hujah untuk menunjukkan kesaksian terbesar, iaitu kesaksian tentang keesaan Allah dan keadilan Dia dalam mencipta makhluk dan menetapkan syariatnya. Surah yang ketiga pula iaitu surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la, allazi khalaqa fasawwa, wallazi qaddara fahada, wallazi ahraja mar'a. Terjemahan yang terdapat dalam surah Al-Alaq iaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pertama, sucikanlah nama Tuhan yang Maha Tinggi. Yang kedua pula, menciptakan dan menyembunyikannya. Yang ketiga pula, dan yang menentukan lalu menunjukkan. Yang keempat pula, dan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, lalu dijadikannya tumbuh-tumbuhan itu kering kehitaman. Kelebihan yang terdapat dalam surah Al-Alaq iaitu Imam Muslim meriwayat bahawa baginda Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Alaq dalam solat 2 hari raya dan hari Jumaat. Baginda juga membaca kedua-dua surah itu untuk sembahyang
hari raya dan sembahyang Jumaat yang jatuh pada hari Jumaat. Huraian ayat yang terdapat dalam surah Al-Alaq iaitu, sucikanlah Allah dari segala sesuatu yang tidak layak baginya, iaitu dengan mengucap Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Abu Hayyam berpendapat apa yang zahir dari ayat ini ialah pensucian itu adalah pada nama. Maksudnya hendak mensucikan nama Allah dari menamakannya kepada patung dan berhala. Ayat kedua pula bermaksud Allah yang mencipta segala makhluk di dunia ini termasuk manusia, dan dia juga menyempurnakan segala makhluk dengan sebaik-baiknya keadaan, menyimbangkan jasadnya, meletakkan anggotanya pada tempatnya dan menjadikan sempurna, tersusun, selaras dan stabil. Ayat ketiga pula bermaksud Allah yang menentukan kadar yang sesuai bagi setiap makhluk, dan dia juga yang memberi petunjuk tentang kadar tersebut dan mengajar bagaimana manfaatnya. Ayat ini juga membawa maksud Allah menentukan jenis, kategori, sifat, perbuatan, kata-kata dan ajar setiap perkara, lalu dia memberi petunjuk setiap makhluk kepada sumbernya dan kepada apa yang patut baginya. Huraian ayat yang terakhir bagi surah Al-Alaq iaitu Allah menumbuhkan rumput rampai dan tumbuh-tumbuhan hijau yang menjadi makanan binatang, dan juga menumbuhkan segala jenis pokok dan sayur-sayuran untuk menjadi makanan manusia. Surah yang terakhir iaitu surah Al-Waqiah ayat 68 dan 69. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumul ma'allazi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am yahnul munzilun. Kelebihan surah Al-Waqiah iaitu barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa musibah kefakiran selama-lamanya. Huraian surah Al-Waqiah yang terdapat iaitu Allah bertanya kepada makhluknya tentang air sejuk yang mereka minum untuk menghilangkan dahaga. Apakah mereka yang menurunkannya dari langit ataukah dia yang menurunkannya dengan kekuasaannya, bukan dengan bantuan orang lain. Terima kasih, dan ini saja daripada saya menjelaskan keempat surah, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Imran, surah Al-Alaq dan surah Al-Waqiah. Dan terima kasih kepada kawan-kawan saya yang menolong, iaitu Izzat dan Nazan. Asal kau macam tu? Dah, bye.